اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Tuan-tuan baca sama-sama dengan saya insya-Allah sebelum kita mula. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات صلوات الله وسلامه على من لا نبي بعده بأفضل الصلوات وأزكى التسليمات وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومغفرتك وعنايتك ورحمتك. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ومن كل معصية صغيرا وكبيرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سرا أو جهرا عمدا أو سهوا يا الله يا غفور رحيم. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah pertama sekali kita rafakkan setinggi-tinggi seinfinity rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmat daripada Allah dapat kita bersama malam ini dalam siri kuliah Maghrib PKP. Siri kuliah Maghrib Baitur Rahman insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang bersama dengan saya malam ni yang memberikan salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang masuk malam ni, sekarang 73 orang bersama dengan saya dalam majlis ini. Jadi tuan-tuan yang pertama sebagaimana kebiasaan sebelum saya mula, saya akan berpesan dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi mithlu ajri fa'ili. Orang yang menjadi asbab orang lain dapat melakukan kebaikan, maka dia dapat pahala sebagaimana orang itu dapat. Jadi tuan-tuan malam ini, di samping pahala tuan-tuan sama-sama duduk dalam majlis ilmu walau secara maya, sama-sama kita sebarkan majlis ini ke seluruh pelosok dunia dengan cara yang mudah. Dia di zaman moden ini mudah sangat nak dapat pahala dan mudah sangat nak dapat dosa. Jadi antara cara nak sebarkan pahala kita, biar tersebar tuan-tuan,
jadilah asbab kebaikan untuk orang lain. Jadi tuan-tuan tekan button share, tuan-tuan share lah ke seluruh grup, share lah di page tuan-tuan, share lah di wall tuan-tuan, untuk sama-sama kita mulakan siri kuliah ringkas sehingga insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf 2 hari tak silap 2 hari ke 3 hari saya tidak berkesempatan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan. Saya mohon maaf pada tuan-tuan, saya mohon ampun pada Allah di atas kekhilafan ini. Memang kita semua nak sangat untuk istiqamah. Jadi insya-Allah setakat mana kita mampu, kita akan bersama-sama dalam majlis kuliah maghrib dan juga kuliah subuh jika berkesempatan insya-Allah. Dan lepas ni saya bercadang untuk buat kuliah qiyam. Kuliah qiyam untuk sama-sama kita didik diri kita semua bangun sebelum subuh. Kerana ketika ini tuan-tuan, subuh sangat lambat. Bukan lambat, sangat lambat. Maka rugilah kita tidak ambil peluang untuk bangun di tengah malam. Kerana kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man talabal ula sahiral layali. Kata Al-Imam Syafi'i, apa kata Tuan Imam? Man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang menginginkan ketinggian. Ketinggian di sisi makhluk itu biasa. Tinggi di sisi Allah itulah yang luar biasa. Maka ingat, orang yang tinggi di sisi Allah, insya-Allah dia tinggilah di sisi makhluk. Jadi siapa yang menginginkan ketinggian itu, kata Al-Imam Syafi'i, sahiral layali, mesti dia bangun pada waktu malam. Jadi kalau tak mampu di tengah malam, akhir-akhir malam, ambil peluang subuh lambat hari ni tuan-tuan, untuk sama-sama paling kurang kita bangun bertahajud. Kemudian saya bercadang nak buat kuliah qiyam sebelum subuh kalau berkesempatan, dan juga kalau diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni tajuk kita ringkas saja. Saya dah bercadang untuk baca mana-mana kitab secara khusus, takut saya pula yang tidak dapat bagi komitmen. Jadi tuan-tuan, malam ni kita santai. Tajuk kita, saat yang manis terasa tawa. Bila yang manis terasa tawa. Tuan-tuan jelas tak? Kalau jelas, komen, tulis tajuk kita malam ni. Bila yang manis terasa tawa. Itu tajuk kita malam ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita ringkas yang malam ni, bila benda yang manis rasa tawa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kita nak sebut tentang rasa. Bila sebut tentang rasa, bahasa Arab disebut rasa itu dengan kalimah zauq. Rasa bahasa Arab, dalam bahasa Arab dia panggil zauq. Orang kita panggil marizu. Zauqun maknanya rasa. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, barang rasa ni kita tak boleh nak explain. Barang rasa tak boleh nak explain, tak boleh nak cerita pada orang. Maka kata ulama, man lam yadhuq la yadri. Barang rasa ini mesti rasa. Barang siapa yang tidak rasa, maka dia tidak tahu. Ada satu cerita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ada seorang anak muda, tak berapa muda dah lah, umur dah 39 dah. Ni cerita. Bukan hadis sahih, bukan hadis cerita sajalah. Ada seorang anak muda, anak tak berapa muda, 39 dah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mak dia kata, mu ni dah lah mu seorang je anak aku. Mu seorang je anak aku. Dah lah seorang, laki pula. Jadi aku ni tua dah. Mu nak masuk 40 dah. Jadi bila mu nak menikah nyawa? Bila mu nak menikah, aku nak cucu lah pula. Puah tengok muka mu, nak cucu lah pula, kata mak dia. Jadi kata anak dia ni, tambah mak wak benda menikah tak sedap. Sedap main burung ni. Dia kata sedap main burung lagi. Rupanya tuan-tuan, dia minat main burung. Burung terkuku, burung murah batu, memang gila-gila minat. Gila minat. Sanggup beli mahal. Burung murah batu. Tuan-tuan, kalau tanya ahli-ahli geng-geng burung murai ni, seekor dia mahal ikut ekor. Ekor dia 1 inci 100 harganya. Ekor 2 inci 200. 3 inci 300. 8 inci 800. 9 inci 900. Kalau lebih pada 10 inci, lebihlah 1000 ke atas orang letak. Tahun ni tak tahulah, boleh jadi lagi tinggi harga.
Tapi burung tu burung yang dipelihara. Kalau perhilitang takak, mana denda tinggi. Maka dia minat bila burung. Terlalu minat. Dia kata ke mak dia, buat dia menikah. Mak dia kata menikah, lama tua dah, aku nak cucu pula. Jadi tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, buat dia menikah, baik main burung. Dah sedap main burung ni, dia kata. Jadi dia ni minat burung. Tuan-tuan, takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bila ditetapkan sesuatu, jadilah tuan-tuan. Tak boleh lari daripada takdir Allah. Menikah juga rupanya umur 40. Menikah juga rupanya umur 40 menikah. Bila menikah umur 40, kawan-kawan geng-geng main burung ni tuan-tuan, tunggu mana dak mari-mari. Mana dak mari-mari awang ni. Dak mari-mari awang ni. Sekala dia awak, sekali mari basah, mari tempat orang main burung. Burung terkuku. Mana kalau dia buat kru ke terkuku tu kuku dia pada terkuku. Mana bunyi terkuku dia lebih sedap pada burung terkuku asal. Jadi tuan-tuan sekalian, tunggu ni menikah. Sampai umur 40 menikah juga. Akhir sekali tuan-tuan rahmati Allah, kawan-kawan main burung ni kata mana dak mari. Seminggu dak mari, 2 minggu dak mari, 3 minggu dak mari, sebulan dak mari. Akhir sekali nampaklah kelibatnya, mari dak setara awal, mari dah. Kawan-kawan dia kata, "Mana mula-mula dak dapat?" Mana mula-mula dak dapat? Kata awang, Allah sedap menikah baru aku tahu sedap menikah. Jadi tuan-tuan, kesimpulan cerita ni nak kata apa? Nak katanya tuan-tuan rahmati Allah, barang dak rasa dia dak tahu. Maka ada barang dia kena rasa baru tahu. Menikah dia kena rasa baru tahu. Lagi contoh apa lagi? Barang yang dak rasa dak tahu. Ni apa nama adik mang kita, Syed Abdul Rahman kita ni. Ni ada malam ni. Ustaz Syed Abdul Rahman, ustaz muda kita. Menikah dah. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, contoh apa lagi barang yang dak rasa dak tahu? Buah durian contoh. Buah durian tuan-tuan sekadar beli taklah pering dak jadi. Dak sedap. Dia kena ambil makan baru tahu sedapnya durian. Jadi tuan-tuan, malam ni tajuk kita saat barang yang manis terasa tahu. Barang tu manis tapi rasa tahu. Dia pergi beli durian Musangking. Sekilo, tuan-tuan, sekilo berapa dah ni? Sekilo Musangking? Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, berapa sekilo Musangking? Cik komen seorang. Berapa sekilo dah ni? 50 ya ke mahal lagi? 50 ya ke mahal lagi? RM45 lah contohnya. RM45 sekilo. Tiba-tiba beli sutir 2 kilo. 90 ya. Nampak? Tuan-tuan sekalian, 90 ya. 40 ya sekilo naik baik. Beli 2 kilo sutir, 80 ya. Tiba-tiba tuan-tuan, orang lain makan sedap, sedap Musangking. Maduk dia. Orang lain makan sedap. Orang lain makan sedap tuan-tuan. Tiba-tiba dia makan tak sedap. Orang lain makan durian yang sama. Tu apa nama kawan? Amai kat Umi. Kat Umi boleh? Boleh. Okey, bye-bye. Tuan-tuan sekalian, kawan dia makan sedap, dia makan tak sedap. Durian yang sama. Nak kata buruk, tak buruk. Durian sama. Molek, isi molek kuning menyala tuan-tuan sekalian. Baik, saya nak tanya satu soalan. Tuan-tuan sekalian. Bila dia seorang makan rasa tak sedap, rasa tahu, durian yang salah ke dia yang tak sihat? Tu soalan saya. Dia jawab. Saat dia makan tu, tuan-tuan, Black Tom baru King 120 kilo baik nongak. Mahal lagi kata abang Sopi kita. Tuan-tuan, saat dia makan durian yang sama, yang sedap, orang lain makan pas putih, dia makan rasa tawa. Durian tu salah ke mulut dia tak sihat? Cik jawab sekali. Durian tu salah. Durian tu salah ke mulut dia tak sihat? Jawab sekali. Tak ada ni mak ustaz. Baik. Cuba jawab sekali. Durian tu salah ke mulut dia tak sihat? Jawab sekali. 190 orang ni, sebelum kita teruskan, tekan share sekali, 5 kali seorang ke. Tekan. Masuk langkuk banyak-banyak. Biar ramai lagi kawan-kawan kita masuk mana ni.
Baik, kata Tuan Syazwan Zahari, mulut dok sihat. Abang Sofi Al-Idu, mulut dia sebeg bawah. Haji Kamal kata mulut kena COVID-19. Kak Syarifah kita kata dia hilang, dia tak sihat, hilang dari rasa ni Ustaz. Baik, jawapan tu semua betul. Jadi tuan-tuan, kawan berjawab tu yang salah. Jadi apa makna tuan-tuan? Orang yang makan tu mulut dia tidak sihat. Bukan buah tu yang salah. Baik. Tu yang pertama. Contoh yang kedua. Kereta Mercedes E240. Tak payah model baru, model lampu belalang. Antara kereta yang paling sedap suspension atas dunia, tuan-tuan, antaralah Mercedes. BMW laju, suspension kerah. Kerah, tuan-tuan sekalian. Nissan GT GTR laju, kerah. Nampak? Volkswagen Golf GTI laju, kerah. Kenapa? Dia sporty, maka suspension dia kerah. Mercedes tuan-tuan, nak comfort. Naik selesa, Mercedes. E240 hak lama sedap tuan-tuan. Sedap. Baik. Tuan-tuan, tiba-tiba dia naik, berasa tak sedap. Berasa tak sedap tuan-tuan. Apakah masalah tuan-tuan yang berlaku? Apa masalah? Salah orang yang naik ke salah kereta tu? Kereta sedap. Adakah salah tuan-tuan rahmati Allah? Apa nama? Nak cerita ke mana-mana ni? Jadi pening dah. Nak khabar apa? Kereta tu asal sedap. Sebab apa naik dah sedap? Begitu. Sebab apa naik dah sedap? Jawapannya tak perlu saya tunggu tuan-tuan jawab lah. Kerana mesti ada kerosakan. Tadi makan durian yang sedap, dia rasa tak sedap. Ada benda tak kena mulut dia. Mulut dia tak kena, tak sihat. Naik Mercedes, tiba-tiba rasa tak sedap. Kerah kong, neting, mana apa, ada kerosakan. Jadi tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, nak cerita apa hari ni? Direct to the point lah. Nak cerita apa? Saat barang sedap, jadi tak sedap. Barang manis, jadi tak manis. Rupa-rupanya ada penyakit. Jadi tuan-tuan, antara barang paling manis atas dunia, kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, tayar tak molek, betul. Suspension rosak, betul juga. Kenapa tuan-tuan sekalian? Barang sedap, tiba-tiba tak sedap. Ada masalah, tu jawapan dia. Tak mau cakap banyak lah ni. Jawapan dia ada masalah. Jadi antara barang paling sedap atas dunia yang Allah Ta'ala beri anugerah khas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sembahyang. Kata Syekh Daud Fatani dalam kitabnya Munyatul Musalli. Tak payah kitab tinggi-tinggi, kitab Munyatul Musalli. Kitab yang seluruh Nusantara belajar. Mana-mana masjid yang tidak ada kitab Munyatul Musalli, pelik punya masjid. Tuan-tuan, kata tuan pengarang, kata musannif, kata muallif, kata sahibul kitab, pemilik kitab Munyatul Musalli, saat katanya, barang paling sedap yang Allah beri atas dunia, yang paling nikmat adalah sembahyang. Maka persoalan saya, mengapa saat kita semayang rasa tak sedap? Salah semayang ke hati kita bermasalah? Cuba jawab. Saat kita sembahyang, mengapa kita rasa tak sedap? Yang 5 minit rasa macam 5 jam. Yang 3 minit rasa macam tanggung bukit. Nak semayang sunat, berat. Nak semayang jadi malah, tuan-tuan. Kakak, buat masuk adik dalam bilik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sembahyang ni barang paling sedap kata ulama. Barang paling nikmat. Tuan-tuan, mana tidaknya kita sedang berhubung dengan Zat yang maha berkuasa, yang maha agung. As-salatu silatun bainal abdi wa rabbih.
As-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Sembahyang itu hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tiba-tiba kita berasa sedap dengan sembahyang. Siapa yang salah? Sembahyang salah ke hati kita masalah, tuan-tuan? Jawab sekali. Mari kita muhasabah sama-sama malam ni. Subhanallah, tuan-tuan. Ibadat jadi berat. Baca Quran malas. Belajar agama tak ada dalam kamu hidup dia. Tak penting bagi dia. Sedangkan itu barang yang maha di sisi Allah. Tuan-tuan, saat barang yang Allah kata maha, dia kata murah. Barang yang Allah kata murah, dia kata maha. Apa masalahnya? Apa masalah? Masalah hati kita. Masalah hati. Barang maha kita anggap murah. Masalah. Barang murah kita anggap maha. Masalah, tuan-tuan. Masalah. Kata ulama dalam satu kata-kata hikmah yang menjentik hati kita. Orang kampung saya kata deep dalam hati. Menjentik hati. Orang yang rendah diri, dia akan ambil ini sebagai pengajaran. Orang sombong, dia tak mau dengar kalam ini. Tuan-tuan, apa kata ulama dalam kata-kata hikmah yang sangat dalam hati kita? Ad-dunya maitatun wa talibuha kalbun. Allah. Ya Rab. Astaghfirullahalazim. Apa kata hukama? Ad-dunya maitatun wa talibuha kalbun. Allahu Rabbi. Apa makna? Dunia itu maitatun. Apa makna maitatun? Bangkai. Maka yang mengejar bangkai tidak lain tidak bukan anjing. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Apa makna? Mari dengar dulu apa yang saya nak syarah mengikut kata guru kami. Apa makna? Dunia yang dimaksudkan dunia yang menjauhkan kita daripada Allah. Kita kejar macam nak mati. Kejar siapa dak dan semayang, dak kena Allah Ta'ala, dak dan kena halal dan haram, tuan-tuan. Memandang kecil barang akhirat, memandang besar barang dunia. Ulama kata anjing tu. Umpama anjing. Dunia itu maitatun, bangkai. Wa talibuha kalbun, yang mengejar dunia siapa dah ingat Tuhan. Langgar halal dan haram. Tidak ada masa untuk Allah yang beri nyawa untuk dia. Tidak ada hartanya untuk agama Allah yang beri harta padanya. Tuan-tuan, la haula wala quwata illa billah, na'udzubillahi min zalik. Dia kejar dunia, bangun pagi, siapa tidur, semayang, tak ada. Yang beri nyawa dia bangun pagi Allah, semayang subuh, tak pernah. Yang beri dia nikmat Allah, langsung dia dah ingat Allah Ta'ala. Allahu Rabbi, tuan-tuan sekalian. Buktinya dia boleh bangun hari kerja pukul 5 pagi. Hari cuti pukul 9 bangun. Urusan Allah kecil bagi dia. Kecil, tak ada aku heran. Lalu dia berasa dia sudah cukup dengan apa yang Allah beri atas dunia. Hakikatnya dia kosong sisi Allah, dia mayat, tuan-tuan. Yang tiada harga di sisi Allah. Kenapa? Dia sedang membesarkan barang yang Allah langsung tak pandang. Lalu dia tinggal barang yang Allah sediakan untuk kita semua hari kiamat, orang mukmin. Tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah. Maka saat kita memandang barang maha murah, kita yang masalah. Saat kita memandang barang murah tu maha, kita yang masalah. Maknanya tuan-tuan bukan orang normal. Ya. Ataupun orang tak kenal barang, orang panggil hari ni. Saat seorang budak, ni perumpamaan yang saya selalu beri. Tok Ki dia bagi tangan kanan emas, jongkong emas 10. Tangan kirinya gula-gula. Agak-agak budak-budak 2 tahun dia ambil apa, tuan-tuan? Agak-agak budak-budak 2 tahun dia ambil apa, tuan-tuan? Atuk dia, Tok Ki dia, grandfather dia, ni, belah kanan jongkong emas
belah kiri gula-gula. Dia bagi pada cucunya. Pilih, dia kata. Pilih, wahai cucunda. Pilih, nak yang mana? Agak-agak cucu dipilih yang mana, tuan-tuan? Mah ke gula-gula? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mesti cucu dia ambil gula-gula. Kenapa? Jawapannya, cucu dia tidak kenal mah tu bahagia. Sebab ini masalah tak kena. Maka saat kita tak pernah dengar hakikat hak akhirat, cerita dosa pahala, tak pernah mari majlis kuliah, tak pernah ambil ihtimam, ambil penting perkara agama. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kita akan mula salah menilai. Maka saat kita tak kena akhirat, kita membesarkan dunia lebih pada akhirat. Sehingga lupa pada Allah. Tuan-tuan, jadi dunia bukan kena tinggal, jangan salah faham. Rumah pergi bakar, motor bakar, dunia belakang. Tu orang salah faham juga. Tu sesak tu, tuan-tuan. Kefahaman yang salah. Yang dimaksudkan di sini, jangan jadikan dunia matlamat. La taj'alid dunya akbara hammina. Ya. Tu doa yang kita kena baca selalu. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana. Ya Allah, la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia matlamat paling besar. Bangun, tidur, dunia. Bangun esok, tidur, dunia. Semayang, tinggal. Majlis ilmu, tinggal. Belajar agama, tak kerti. Quran, tak pandai baca. Umur 50 lah, tak pandai baca. Tak ada hak, dia tak rasa salah. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Lalu kata, An-nasu niyamun idza matu intabahu. Kata ulama, betapa ramai manusia nampak matanya celak, rupa-rupanya dia sedang tidur. Mati, tuan-tuan sekalian. Mati ya, baru dia sedar. Allah, banyak tanggungjawab. Jadi sebelum saya terus, saya mohon tuan-tuan 245 orang yang bersama saya malam ni, kita nak minta tuan-tuan yang bersama saya malam ni, bayang kita ada dalam masjid, dalam majlis ilmu. Bayangkan, lama dah tak pergi masjid, tuan-tuan. Bayangkan, jadi tuan-tuan nak tak ramai lagi bersama, tuan-tuan tekan baca share. Saya minta 300 malam ni. Boleh? 300 orang bersama. Paling kurang. Tuan-tuan tekan lagi share. Maka kita balik tajuk kita tadi. Saat yang manis rasa tawa, maknanya ada something wrong. Ya, ada something wrong. Saat makan garam rasa tawa, makan gula rasa tawa, makan durian musangking, durian hijau berserah, durian black tongue, durian di 24, musangking, king kong, kau pandailah, makan tawa. Apa makna? Maknanya masalah mulut kita. Maka saat kata Syekh Daud Al-Fatani, antara barang paling nikmat atas dunia adalah ibadah dengan Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, kullis siddiqin bi falyafrahu wa bi ni'mati falyatana'amu. Allahu Rabbi. Apa Allah Ta'ala kata? Kullis siddiqin bi falyafrahu wa bi ni'mati falyatana'amu. Beritahu pada orang yang hatinya siddiq, benar dengan akulah gembira yang paling besar. Tuan-tuan, gembira boleh jalan-jalan, Allah benar, silalah, itu gembira, fitrah manusia. Dapat anak gembira, fitrah manusia. Dapat rezeki lebih, menega laku, naik pangkat, itu gembira yang dibenar, fitrah. Tapi ingat, bi falyafrahu, kata Allah, gembira yang paling besar. Gembira yang paling besar, tuan-tuan, adalah gembira dengan Allah. Ya. Macam mana nak manis bila bersolat tu, Ustaz? Rasa manis, rasa, sebab tu saya dah sebut dari awal, rasa tak boleh nak explain. Maknanya kita rindu nak semayang lagi, kita rasa tenang, kita rasa Allah Ta'ala bersama dengan kita, kita faham apa yang kita baca, kita rasa Allah Ta'ala ada bersama, kita rasa macam tengah bercakap dengan Allah. Itu tuan-tuan. Kalau semayang Allahu Akbar, kepala hanyut tak kenung, habis-habis Assalamualaikum selesai. Itu orang yang tidak ada rasa, semayangnya tidak ada apa-apa. Man lam tanhahu salatahu anil ma'siyah la yazdad minallahi illa bu'da. Kata ulama, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah.
Kata ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak menambah rasa takutnya, sembahyangnya tidak menyebabkan dia mampu tinggal maksiat, maka ingatlah sembahyangnya itu tidak ada nilai di sisi Allah kecuali menambah jauhkan dia daripada Allah. Sebab tu kita kena sembahyang, nombor satu mesti ada kualiti, tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita rasa tahu barang yang mani, hati kita masalah. Baik. Sebab apa, tuan-tuan? Tuan-tuan bagus semua, saya lah yang berat. Tuan-tuan bagus. Sebab apa kadang-kadang kita nak baca Quran malas. Nak berzikir la ilaha illallah yang Nabi suruh baca selalu ni, la ilaha illallah. La ilaha illallah ni, tuan-tuan, yang menyelamatkan kita esok. Tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, la ilaha illallah zikir paling afdal. Ada orang dia tanya, ustaz, apa zikir paling afdal? Kita kata la ilaha illallah. Tu biasa, ustaz, tu biasa. Saya nak yang pelik-pelik. Ni pelik punya orang. dia ingat yang afdal tu yang pelik, yang boleh terbang, yang boleh jalan atas air. Yang afdal, yang Nabi kata afdal, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, semulia-mulia zikir di sisi Allah adalah la ilaha illallah. Saat kita nak zikir la ilaha illallah berat, kita nak semayang berat, kita nak semayang sunat berat, nak baca Quran malah, belajar Quran tak rasa penting, maknanya hati ada something wrong. Hati kita ada something wrong. Tuan-tuan sekalian, barang yang sedap rasa tawa, mulut kita ada masalah. Kereta yang sedap jadi tak sedap, enjin ada masalah. Barang yang Allah Ta'ala beri nikmat paling besar, ibadah, kemanisan yang paling besar yang Allah Ta'ala beri, saat kita rasa berat, hati masalah. Boleh faham Allah, malam ni kita pakat-pakat muhasabah. Jadi tuan-tuan, macam mana nak bagi ringan semula kereta? Rupa-rupanya cek dengan apa nama? Rupa-rupanya cek dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cek dengan pomen kata rosok habis dah, kena overhaul. Kena overhaul dah, tuan-tuan. Jadi saat kita bermasalah, ayuh pulang cepat sebelum mati. Apa makna overhaul? Taubat bukan kerja orang tua, bukan kerja ustaz, bukan kerja ulama. Taubat kerja semua kita hamba Allah Ta'ala. Taubat kerja kita semua hamba Allah. Kita semua ada salah. Saya ada salah. Kita semua ada salah. Tuan-tuan salah sikit, saya salah banyak. Kena mengaku kita salah dan kena bertaubat. Itu saja servis yang kita kena buat tiap-tiap hari. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya malam ni, sebab apa malah nak buat tu? Segala benda yang sepatutnya kita buat ibadah dengan Allah jadi malah, hati kita bermasalah. Baik, yang seterusnya mari kita kaji apa punca hati hitam. Apa punca hati kita kotor, tuan-tuan? Antara hadis Nabi yang kita kena ingat, yang kita kena pegang, ingat betul-betul. Kalau orang lelaki lebih-lebih lagi, ni hadis ni. Antaranya innan nazrata. InsyaAllah ke? InsyaAllah. Kita sambung sikit ya. Innan nazrata ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha adhaqahu Allahu ta'ma ibadati. Tuan-tuan, kata Nabi, innan nazrata, antara punca hati gelap, banyaklah dosa. Baik, apa antara dosa? Kata Nabi, innan nazrata ila mahasinil mar'ah. Dengar baik-baik ni. Sahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha adhaqahu Allahu ta'ma ibadati. Dengar baik-baik. Antara dosa yang menyebabkan hati jadi hitam, antaranya mata yang melihat aurat perempuan. Innan nazrata, memandang ila mahasinil mar'ah, kepada kecantikan atau aurat perempuan yang tidak dibenarkan. Hari ini main-main ya tuan-tuan. Dan hari ni jadi biasa lah. Dalam grup kongsi video lucu, tengok aurat orang perempuan. Jadi biasa orang perempuan tunjuk,
kita pula tengok. Allah uji orang perempuan dengan ujian nak tunjuk. Allah uji kita nak tengok. Jadi orang perempuan kena halang daripada tunjuk aurat pada orang. Orang lelaki pula tunduk pandangan. Allah, tuan-tuan, payah akhir zaman ni. Nabi kata jelas dah, antara punca dosa menyebabkan hatimu gelap, hai orang lelaki, melihat aurat perempuan. Allahu Rabbi. Kerana kata Nabi, sahmun masmumun min sihami iblis, itu adalah panahan beracun daripada panahan iblis. Tuan-tuan sekali kita tengok, panah beracun daripada iblis. Satu titik hitam. Tengok lagi, satu titik hitam. Tengok lagi. Akhir sekali, hitam tuan-tuan. Hitam tuan-tuan sekalian. Hitam. Ekong kita mahal. Kereta mahal. Kereta mahal pakai tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba pasal ekong tak sejuk. Rupa-rupanya filter. Penuh dah tuan-tuan, debu penuh dah. Kena servis balik. Hati kita hitam, tak boleh nak masuk hidayah, tak boleh nak masuk halawatul iman, kemanisan ibadat, tak boleh nak masuk, dah ada hitam ni. Allahu Rabbi tuan-tuan. Maka kata Nabi, faman adzaqaha. Ni dengar molek. Barang siapa yang boleh tengok aurat perempuan, tiba-tiba dia tunduk, dia tak tengok, dia alihkan pandangan, ataupun saat dia salah tengok, dia istighfar, ataupun dia sengaja tengok, dia istighfar dengan sungguh-sungguh istighfar pada Allah, minta ampun pada Allah, adzaqahullahu ta'ma ibadati. Kata Nabi, aku jamin Allah akan beri dia rasa nikmat beribadah. Sebab tu jangan pandang rendah bab ni. Allah Rabbi tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, kalau kamu tinggal maksiat ini, atau kalau tersilap buat, taubat cepat-cepat. Kalau sengaja tengok, taubat cepat-cepat. Kata Nabi, kalau mu buat sungguh nak tinggal, taubat. Adzaqahullahu ta'ma ibadati. Oh, barang paling mahal tuan-tuan. Nabi kata, aku jamin Allah akan beri pada kamu ta'ma ibadati. Rasa apa? Rasa manis buat ibadat. Allahu Rabbi. Jadi, oleh kerana dah isyak, kita nak berhenti sini. Kesimpulannya tuan-tuan, saya nak minta, tuan-tuan orang lelaki, Allah uji kita nak tengok, maka kita tunduk pada. Salah tengok, istighfar. Sebab tu tiap-tiap hari kena istighfar, bukan setahun sekali. Sebab tiap-tiap hari kita tengok Allah, aurat orang puang. Betul tak betul? Baik. Orang puang pula saya nak pesan, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada dalam ni, tolong jaga aurat kita. Barang emas, barang mahal, orang dok letak depan tangga, atas basah, orang letak tu dalam peti besi, mangga besar menumbuk, letak bawah katil. Kenapa dia mahal? Batu orang perempuan lebih mahal daripada emas. Tolong jaga pakaian, jaga aurat, jaga diri kita baik-baik supaya tak jadi fitnah. Orang perempuan dia kena faham ni. Kadang-kadang orang perempuan dia tak faham bab ni. Ni kena faham. Orang perempuan kena faham. Orang lelaki bila dia tengok orang perempuan, dia akan aktif satu sistem. Sistem apa? Dia panggil sistem Ra. Faham? Orang Terengganu faham. Sistem apa? Sistem Ra. Semua orang lelaki itu Allah Ta'ala buat. Cuma Allah Ta'ala buat untuk diletak pada tempat yang betul, iaitu isteri. Dia orang puang kena jaga. Hari ni tuan-tuan tak jaga. Ni bab lelaki puang ni kena jaga. Allah Ta'ala tak pernah sebut dalam Quran, wala taznu, jangan kamu berzina. Tidak. Tapi Allah Ta'ala kata, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah Ta'ala. Allah tak pernah kata, jangan kamu berzina. Tidak. Allah kata, jangan kamu hampiri zina. Apa makna? Zina bukan, zina je haram. Segala wasail, perkara yang boleh menyebabkan zina pun dah jadi haram. Hari ini jadi biasa. Suami orang, isteri orang, jalan pergi makan tengah hari. Betul tak? Naik kereta dua orang. Jadi biasa. Allahu Rabbi. Jadi biasa. Suami orang, isteri orang bergurau dekat tempat bekerja. Berlepuk atas belakang. Bergurau, berlepuk atas belakang. Jadi biasa. Allahu Rabbi tuan-tuan. Benda ni kadang-kadang jadi macam, payahnya. Tak, inilah hakikat akhir zaman. Barang dosa dah jadi biasa. Bila nak berubah ke arah kebaikan, jadi susah, jadi pelik. Sebab Nabi dah kata, akhir zaman, tuan-tuan rahmati Allah, barang molek jadi pelik, barang dosa jadi biasa. Jadi kesimpulan malam ni, tajuk kita saat yang manis jadi tawar. Apa makna tuan-tuan? Saat barang-barang yang sepatutnya manis, ibadah,
mendekatkan diri pada Allah, kita jadi tawa, jadi malah rupa-rupanya hati kita bermasalah. Ayuh kita malam ni sama-sama kita muhasabah, dan saya seru saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita servi hati kita dengan banyakkan taubat, istighfar pada Allah. Saya banyak dosa, kita semua banyak dosa tuan-tuan. Kita kena mengaku di hadapan Allah dan mohonlah ampun tiap-tiap hari. Baik, tolong komen ramai-ramai taubat tiap-tiap hari, komen. Bukan setahun sekali, bukan seminggu sekali. Taubat mesti tiap-tiap hari. Nak taubat ke mana ustaz? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku minta ampun padamu ya Allah. Taubat mesti tiap-tiap hari. Istighfar, Sayyidul Istighfar lagi bagus. Okey, tuan-tuan, kalau itulah untuk malam ni. Kita jumpa orang muda, orang tua, orang dak berapa muda, dak berapa tua, semua kita muslimin, muslimat mesti taubat tiap-tiap hari. Okey, ayuh kita semua. Apa-apa pekerjaan kita teruskan. Apa profesi teruskan. Allah tak suruh kita semua jadi ustaz. Tidak. Allah nak kita jadi orang bertakwa. Apa makna? Petani yang bertakwa, doktor yang bertakwa, engineer yang bertakwa, ustaz yang bertakwa, apa nama lagi? Rider yang bertakwa. Apa saja kerja tuan-tuan sila. Yang penting satu, kita kena sama. Kita hamba Allah yang mesti takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak heran dengan dosa kita. Yang Allah heran kenapa tak taubat. Saat pintu taubat belah barat terbuka 80 tahun. Saya tutup melalui dengan satu hadis. Pintu taubat di sebelah barat. Matahari naik belah timur, belah barat adalah hadis sahih disebut pintu taubat seluas 80 tahun. Pintu tu terbuka, tak pernah tutup. Malaikat yang jaga tak pernah MC. Tuan-tuan yang rahmati Allah, bila pintu taubat tu tertutup? Bila matahari naik belah barat. Boleh faham? Jadi insya-Allah kita taubat tiap-tiap hari tuan-tuan. Saya seru diri saya yang banyak dosa ni tuan-tuan. Kita jumpa lagi. I love you all. I love you all. I love you all. Are you love me? Okay, sekadar itu saja. Okay, saya tutup dengan jual banda yang takwa. Amin. Okay, saya tutup dengan satu lagu lah lagu. Ada satu lagu ni sedap tuan-tuan. Nyanyian kumpulan Irsyadi dan Hafiz Hamidun. Lagu ni sangat baik. Lagu mana bunyi lagunya? Ku akui kelemahan diri, ku insafi kekurangan ini, ku kesali kejahilan ini. Terimalah, terimalah, terimalah taubatku ini. Okey, baik tuan-tuan, sebagai penutup. Okey, sebagai penutup, saya akan iklankan tiap-tiap kali kuliah maghrib dan subuh. Kalau saya bersiaran untuk sama-sama kita bank in pula sumbangan. Okey, tunggu saya bagi nombor akaun. Sama-sama kita bagi sumbangan untuk Ma'had Baitur Rahman yang sedang saya bangunkan di Banggul Donas. Tuan-tuan boleh ke FB Baitur Rahman Ma'had ataupun Ma'had Baitur Rahman. Kita sedang bangunkan Ma'had Baitur Rahman. Surau dah nak siap dah. Koh 600,000 surau kita, surau yang besar, yang reka bentuk pertama dalam Terengganu, yang moden, bulat, nak siap dah. Yang seterusnya kita akan bina asrama pula. Ni pelang kita, ni pelang. Ni surau. Ni surau kita dah. Ni surau kita dah hampir nak siap dah ni. Yang ni. Okey. Yang ni tuan-tuan bangunan kelas dan pentadbiran. Ni bangunan asrama. Sekarang yang ni hampir siap. Yang ni kita nak teruskan. Yang ni 600,000 kosnya lebih kurang. Yang ni 4.5 juta. Tuan-tuan yang sama-sama nak menyumbang, dipersilakan insya-Allah. Okey. Nombor akaun saya akan tulis di sini insya-Allah. Nombor akaun Bank Muamalat saya akan tulis di sini. Tuan-tuan stay tune, tunggu sebelum kita berpisah. Bank Muamalat. Malam ni pembantu tak ada. Isteri saya pun ada kelas tu. Bank Muamalat. Okey. Atas nama Ma'had Baitur Rahman. Sekejap nanti saya tunjuk gambar terbaru surau kita. Sekejap Ma'had Baitur Rahman. Okey.
130 1000 637 okey, 4717 ni akaun Ma'had Baitur Rahman. Okey tuan-tuan, ni save nombor akaun ni. Katalah kalau ada duit lebih, kalau ada duit lebih, kalau ada rasa nak sumbang zakat, insya-Allah. Baik, saya nak tunjuk last sekali gambar terbaru. Gambar terbaru Ma'had Baitur Rahman. Gambar terbaru saya ambil terbaru tak ada lagi. Ni yang 2 minggu lepas. Hari ni dah lebih nak hampir siap dah. Yang ni saya ambil 2 minggu lepas tak silap ni. Ni video. Tuan-tuan nampak tak video? Tu. Yang ni bukan 2 minggu lepas, ni yang sebulan lepas. Ni sebulan lepas. Sekarang ni semua dah pelah dah. Ni pun nak pasang besi. Yang pelah ni batu biasa. Yang apa nama tuan-tuan, yang tak pelah ni kita akan letak batu mahal. Surau kita. Okey. Ya, saya cari yang terbaru lah. Tak jumpa yang terbaru ni. Tak jumpa pula gambar terbaru. Okey. Ni antara gambar-gambar Ma'had. Okey. Ni gambar surau yang sedang kita bina. Hampir siap dah ni. Esok saya akan live di Tapok, insya-Allah. Esok saya akan live di Tapok. Jadi tuan-tuan yang budiman, dermawan, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, murah rezeki. Niat untuk mak ayah, insya-Allah. Ni nombor akaun Ma'had Baitur Rahman. Okey. Sampai di sini saja pertemuan kita malam ni. Tuan-tuan doakan saya, okey? Tuan-tuan doakan saya, mudah-mudahan tuan-tuan semua juga dirahmati Allah, panjang umur, sihat tubuh badan. Okey, mudah-mudahan Allah Taala terima kelemahan kita, terima tuan-tuan sekalian taubat kita semua. Okey, sekadar itu, area mana? Area Banggu Donas. Okey. Sekadar itu. Okey, sekadar itu. Wabillahi al-hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan salat Isyak berjamaah. I love you all.